أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa disediakan bagi mereka taman-taman syurga yang penuh nikmat di sisi Tuhan mereka. Patutkah kami berlaku tidak adil dengan menjadikan orang-orang Islam yang taat sama seperti orang-orang yang berdosa yang kufur engkar? Apa sudah jadi kepada akal kamu? Bagaimana kamu menetapkan hukum yang terang-terang salahnya itu? Adakah kamu mempunyai sebuah kitab dari Allah yang kamu baca dan pelajari, bahawa di dalam kitab itu membolehkan kamu mendapat apa sahaja yang kamu pilih? Atau adakah kamu mendapat akuan-akuan yang ditegaskan dengan sumpah dari kami yang tetap hingga hari kiamat, menentukan bahawa kamu dapat mencapai apa yang kamu putuskan? Tanyalah kepada mereka, siapakah orangnya di antara mereka yang menjamin betulnya hukum bahawa mereka akan dapat di akhirat apa yang orang Islam mendapatnya? Atau adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang sepaham dengan mereka? Kalau ada, maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya itu, jika betul mereka orang-orang yang benar. Setelah disebut dalam ayat yang terdahulu yang kita baca minggu lepas, adanya manusia yang Tuhan beri nikmat kekayaan dengan kebun. Ada yang bersyukur, Allah Ta'ala limpah ruah dan berkatkan nikmat daripada kebunnya. Dan ada yang kufur, turun bala, habis, hangus kebun itu. Ada yang bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat. Iaitulah kisah yang berlaku di negeri Yaman. Seterusnya Allah Ta'ala sebut, di akhirat pun ada kebun. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, syurga-syurga, bukan satu syurga, banyak syurga. Beberapa syurga yang penuh di dalamnya nikmat. Nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, yang tak terlintas di dalam hati manusia. Disebut di dalam hadis, orang yang paling rendah kedudukan dia dalam syurga, Tuhan masukkan dia dalam syurga. Tuhan tanya dia, mau nak apa lagi? Fikir. Lalu dia fikir. Fikir, Tuhan beri. Mau fikir lagi? Dia fikir, Tuhan beri. Fikir lagi, Tuhan kata. Dia fikir, Tuhan beri. Fikir lagi. Dia kata, tak nak mikir dah. Itu yang paling rendah nikmat dalam syurga. Tak tahu nak mikir dah. Ini adalah janji hari akhirat kepada mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Apabila Nabi SAW menyebut bahawa dalam hak akhirat ada syurga bagi mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh,
Lalu berkatalah pemimpin-pemimpin musyrikin Mekah. Mereka berkata, bagaimana betul kata Muhammad tu? Kalau kata Muhammad tu betul, pasal apa mereka yang ikut Muhammad susah-susah belaka? Atas dunia pun susah, macam mana nak senang di hari akhirat? Atas dunia susah. Pasal apa Tuhan tak beri senang pada mereka yang ikut dia di atas dunia yang beriman? Kalau kita ni kafir, pasal apa tak pernah litah lalu? Tak mati lalu, tak seksa lalu, tak punah lalu. Kan Tuhan berkuasa, bukan? Kalau Tuhan berkuasa, dia boleh beri nikmat lah kepada orang yang ikut Muhammad. Ni dak orang yang ikut Muhammad susah, kita pula senang. Menandakan kita betul lah tu. Orang yang ikut Muhammad salah lah tu. Itu kata mereka. Tuhan turunkan ayat ini. Tuhan kata tetap akan beri nikmat kepada mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh pada hari kiamat kelak. Dan Tuhan berfirman, afana ja'alul muslimina kal mujrimin? Adakah kami jadikan orang yang Islam yang menyerah diri kepada Allah Ta'ala, yang ikut Allah Ta'ala, ikut Nabi-Nya, sama dengan orang-orang yang zalim, yang jahat, yang berdosa, yang kafir? Adakah Tuhan nak jadikan sama orang yang taat kepada dia, yang patuh kepada dia, dengan orang yang lawan dia? Tuhan nak jadikan sama? Ma lakum kayfa tahkumun? Apalah kamu ni? Ma lakum, apalah kamu mikir begitu? Bagaimana kamu boleh hukum begitu? Orang yang jahat lawan Tuhan, Tuhan beri nikmat. Orang yang taat pada dia, Tuhan beri susah. Betul ke Tuhan begitu? Macam mana? Apa yang Tuhan buat tu, Tuhan nak tengok dunia ni tempat ujian. Tuhan nak tengok orang yang beriman sungguh, yang ikhlas imannya. Kalau Tuhan beri lalu di atas dunia yang senang, habis bakal masuk Islam pelaka. Barang siapa yang taat pada Allah Ta'ala kaya, yang lawan Allah Ta'ala kena panuh litah lalu, sakit lalu, susah lalu, habis Islam pelaka. Tak ada seorang pun orang kafir. Tak ada gunalah Tuhan beri akal. Tujuan Tuhan beri akal ni supaya boleh mikir, boleh menilai di antara perkara betul dan perkara yang salah. Maka Tuhan nak uji manusia. Tuhan dah beritahu dunia adalah tempat yang hampir, tempat persinggahan, tempat sementara waktu. Di sana ada akhirat yang kekal abadi. Kalau ciok senang atas dunia, betul. Hak susah atas dunia, tak betul. Inilah juga di akhirat. Ma'alakum kaifa tahkumun? Apalah kamu ni boleh mikir begitu? Kamu boleh hukum begitu apa? Am lakum kitabun fihi tadrusun? Adakah bagi kamu ada kitab? Mana kitab kamu? Kitab yang diwahyukan kepada pemimpin kamu. Mana dia kitab kamu? Kamu boleh belajar dengan kitab itu. Sila tunjuk kitab kamu itu. Adakah kitab kamu yang menunjukkan orang yang taat boleh susah, orang yang derhaka Tuhan boleh senang? Mana kitab? Dia bawa kitab. Anna lakum fihi lama takhayyarun? Tuhan celakan lagi mereka. Tuhan celakan lagi mereka. Inna lakum fihi lama takhayyarun? Sesungguhnya ada yang pada kamu tu, apa yang kamu nak, yang kamu pilih. Kalau ada dalam kitab, sila bawa kitab tu. Yang menerangkan kamu boleh pilih, kamu boleh senang, kamu boleh ikut hawa nafsu. Tuhan ajar begitu. Sila bawa kitab kamu itu. Inna lakum fi am lakum aymanun alaina balighatun. Hasan Basri baca balighatan. Boleh baca dua. Bacaan Hasan al-Basri balighatan. Kebanyakan ulama balighatun ila yaumil qiyamah,
innalakum lama tahkumun. Adakah kamu ada buat sumpah dengan Tuhan? Satu perjanjian yang kamu buat dengan Tuhan, yang kamu bersumpah dengan Tuhan, apa yang kamu kata ni betul? Orang yang lawan Tuhan boleh senang, orang yang derhaka pada Tuhan boleh senang, orang yang ikut Tuhan boleh susah. Mana dia perjanjian? Kalau ada satu perjanjian yang kamu buat dengan Tuhan, itulah akan berlaku pada hari kiamat kelak. Barang siapa yang jahat, barang siapa yang merokok, yang menyamu, yang lawan Nabi, senang atas dunia, senang di akhirat. Tuhan buat begitu. Barang siapa yang ikut Tuhan, ikut Nabi, susah atas dunia, susah di akhirat. Pusing. Kalau ada kitab, kalau ada saksi, ada perjanjian yang kamu buat dengan Tuhan, sila. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanya mereka, wahai Muhammad, mana dia yang boleh memberi jaminan kepada kamu? Pemimpin-pemimpin kamu yang boleh beri jaminan. Buat satu jaminan, aku berjanji bahawa yang ikut kafir ni, yang ikut lawan Tuhan ni senang pada hari akhirat. Mana dia? Orang yang boleh memberi jaminan yang benar dengan hujah yang kuat, dengan dalil yang kuat. Tak ada cakap saja. Bolehlah. Am lahum syuraka falyatu bi syurakaihim in kanu sadiqin. Adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu, yang ini saksi-saksi yang boleh menjadi saksi? Saksi itu saksi yang benar, bukan saksi yang bohong. Saksi yang bohong dah aci. Saksi yang benar, yang menyatakan begitu, yang menyatakan kalau kafir, kalau jahat boleh masuk syurga. Mana dia saksi? In kanu sadiqin. Jika sekiranya kamu adalah orang yang benar, sila bawa saksi itu. Sudah tentulah mereka tak boleh bawa saksi itu. Sampai mati tak boleh bawa saksi. Sehingga mati barulah mereka tahu apa kedudukan mereka yang sebenar. Wallahu a'lam.